Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, pada malam ini kita berjumpa lagi untuk membincangkan topik SPM Bahasa Melayu. Okay, sebelum saya mulakan kelas, okay, saya ingin mengingatkan para pelajar supaya fokus masa kita membincangkan soalan-soalan dan saya harap semoga sekiranya skrin saya tiba-tiba hilang ke apa, tolong bagi tahu ya. Dan saya suka kalau pelajar-pelajar dapat berinteraksi dengan saya melalui mic. Okay? Tapi kalau ada yang malu nak berinteraksi melalui mic, boleh jugalah awak melalui type you punya pertanyaan ataupun idea-idea yang awak nak ketengahkan, boleh ya. Boleh bagi tahu saya dan boleh bertanya soalan menggunakan mikrofon ya. Mic yang ada kat sini untuk kita audio untuk kita berinteraksi secara dua hala ya. Saya lebih suka macam tu. Okay. So kita ada lebih kurang 2 minit. Okay, kita tunggu dulu beberapa orang pelajar untuk masuk ke kelas online ini ya. Okay, untuk pengetahuan pelajar-pelajar semua, kita sudah bincang kertas model set 1. Okay, kertas model set 1. Kertas yang pertama, kertas nombor 1. Kita dah bincang ya. Okey, perbincangan kita telah sampai kepada, untuk kertas 1, mungkin ada beberapa soalan yang saya tak bincangkan. Okey. Okey, kita sambung hari ini pada, kita cuba soalan yang keempat sebelum kita masuk ke bahagian B. Kalau nak cuba soalan yang keempat, peribahasa adalah soalan yang kelima. Okey, saya masukkan ke dalam skrin topik yang kita akan bincangkan pada malam ini. Okey, harap awak bagi respon ya, jawab soalan apa semua boleh guna mic ya. Dah nampak semua? Boleh nampak skrin? Boleh cikgu. Ya? Boleh nampak cikgu. Tak berapa dengar lah. Ada dengar tapi jauh saja suara. Nampak skrin tak? Nampak cikgu, nampak. Nampak, bagus. Okey. Alright, so kita tengok di sini di bahagian skrin ini. Okey, saya besarkan sikit. Harap awak boleh lihat dengan jelas. Ini peribahasa ya. Sebelum peribahasa tu ada berkaitan dengan bahasa Melayu standard. Okey. Awak dah cuba tak soalan ni? Dah cuba belum? Soalan yang keempat. Bahasa Melayu standard. Saya rasa belum lagi ya. Okey, boleh kita bincangkan. Saya nak awak bagi jawapan menggunakan mic. Okey, kita pergi satu-satu setiap perkataan ya. Okey, yang pertama, maka telah Sultan Muzaffar Shah mendengar kabar itu. Maka baginda menyuruh menghimpunkan segala rakyat Teluk Rantau berhimpun ke Melaka. Okay, macam mana nak ubah ayat tu supaya jadi ayat bahasa Melayu zaman sekarang? Bahasa Melayu standard dia panggil lah. Okay. Siapa nak cuba?
Maka telah, okey, maka telah tu apa yang boleh kita tukar? Okey, boleh jawab soalan? Siapa nak jawab? Maka telah. Saya tengok ada lebih ni, dekat 30 orang ni dalam grup ni kan. Cuba jawab. Maka telah, apa patut kita letak kat situ? Macam mana? Maka, Ya? maka sahaja cikgu. Maka sahaja? Okey. Kalau zaman sekarang kan, apa? Simple je. Maka telah. Maka tak boleh diguna. Maka tu sebab maka ni banyak macam zaman dahulu, bahasa klasik maka telah. So, kalau Setelah ya? Saya dengar jawapan yang betul tadi. Setelah maka telah tu tukar dia kepada setelah. Okey, awak tulis di sini ya. Sorry. Saya ni kawasan ni maka telah ni itu tukar jadi setelah. Kalau apabila cikgu tak boleh? Apabila, sebab benda tu dah berlaku tau. Telah tu. Kalau you cakap apabila, dia macam sedang berlaku. Kena, tak boleh ubah ayat ini ya. Maksud ayat ini kita tak boleh ubah, tapi kita tukar dia dalam bentuk perkataan Melayu standard. Maka telah jadi setelah. Okay, Sultan Muzaffar Shah mendengar khabar itu. Mendengar khabar. Apa boleh kita tukar khabar ini? Orang zaman Berita. Ya? berita. Khabar. Apa kita patut buat? Ya, betul. Berita. Tukar dia kepada berita. Awak tulis awak jot down kat sini. Berita. Okey. Maka baginda. Macam mana tu? Maka baginda. Elok ada maka ke kat situ? Buang maka tu. Buang maka. Zaman dulu dia suka maka kan. Okey, buang perkataan maka. Okey, terus cakap baginda. Ni buang. Kita tak nak ni. Okey. Baginda menyuruh mengumpulkan. Sekejap saya buka ni. Sorry. Okey, menyuruh menghimpunkan. Boleh tukar tak menghimpunkan? Awak rasa? Selain pada menghimpunkan apa? Menyuruh himpun, apa dia sama dengan himpun? Mengumpulkan. Ya, mengumpulkan. Okey, tukar menghimpunkan jadi mengumpulkan. Kalau saya tulis, tak apalah, awak tulis sendiri yang sini, saya cakap je mengumpulkan. Okey. Segala. Orang zaman sekarang tak cakap dah segala-gala rakyat tu tak cakap. Kata apa? Semua rakyat. Ya, betul. Semua rakyat. Segala tukar kepada semua rakyat. Okey, semua rakyat daerah jajahan bergerak ke Melaka. Mengumpulkan semua rakyat Teluk Rantau. Okey, Teluk Rantau. Sekarang kita guna lagi tak Teluk Rantau? Apa kita patut guna tukar? Yang sekarang ni kita gunakan, kalau nak cakap kawasan kan, kawasan
Contoh kalau kat sini kita kata kawasan Kuala Selangor. Nak kata apa? Kuala Selangor tu apa? Daerah. Betul tak? Teluk Rantau zaman dulu punya ayat. Sekarang kita tukar dia jadi daerah jajahan. Daerah jajahan. Berhimpun ke Melaka. Perkataan berhimpun ni macam mana? Berhimpun. Daerah jajahan berhimpun ke Melaka. Tengok tu. Apa awak boleh gantikan berhimpun ni? Berkumpul. Ya? Berhimpun ke Melaka. Bergerak. Okey, berhimpun tukar dia kepada bergerak. Ni ya. Saya punya tulisan jadi besar kan. Bergerak. Okey, boleh baca? A Ini A. Bergerak. Okey. Saya tak boleh tulis sebab apa dia punya ni apa tu tebal sangat. Okey. Okay, satu lagi. Okey, boleh faham? Bergerak ke Melaka ya. Okey, dan akan Tun Perak membawa orang Kelang ke Melaka dengan anak isterinya sekali. Dan akan Tun Perak. Okey. Dan akan Tun Perak tu elok ke ayat dia letak kat sini perkataan ni dan akan. Apa pendapat kamu? Dia bagi Akan dibuang? Ya? Akan itu dibuang? Dibuang. Okey, betul. Buang terus. Okey, dan akan ni tak penting. Tak perlu ada kat sini. Terus cakap, Tun Perak membawa orang Kelang ke Melaka dengan anak isterinya. Dengan anak isterinya sekali. Okey, di sini anak isteri, di sini ada satu perkataan kat tengah ni yang sesuai awak letak. Apa dia? Dan, yes. Betul, betul. Dan ya. Dan anak dan isterinya sekali. Okey, kita pergi pada seterusnya. Okey, awak tengok perkataan Melayu klasik ni dia suka letak marker, betul tak? Tapi kalau tengok Melayu standard dia tak suka dia tak suka perkataan marker. So apa awak boleh letak, apa awak boleh buat kat sini? Buang maka. Ya, marker buang. Marker tak perlu dalam Melayu standard. Okey, dalam Melayu klasik ada. So awak terus cakap orang Kelang berdatang sembah kepada Sultan. Orang Kelang berdatang sembah kepada Sultan. Ya tuanku, segala teluk rantau yang lain semuanya menghadap dengan laki-laki juga. Akan patut sekalian dibawa oleh Tun Perak dengan perempuan sekali. So, yang Sultan tu okey okay, orang Kelang berdatang sembah. Berdatang sembah okey ke tak? Boleh? Berdatang sembah? Tak. Ada salah ke tak you letak berdatang sembah? Kalau tengok Melayu standard macam mana? Datang bersembah? Datang bersembah. Okey. Kalau tengok di sini berdatang sembah betul. Boleh kekalkan berdatang sembah. Datang bersembah. Bersembah ni pelik bunyi ya. Saya rasa salah bersembah tak ada perkataan bersembah bersembahyang ada. Okey. Berdatang sembah betul. Kepada Sultan. Okey, kita mulakan dengan ni.
Ya tuanku, segala teluk rantau yang lain semuanya menghadap dengan laki-laki juga. Okey, apa patut tukar di situ? Okey, cuba tengok sini. Ada perkataan teluk rantau ni, dia tukar teluk rantau kan? So, teluk rantau di sini pun awak kena tukar juga. So, awak letak apa tadi yang saya cakap? Semua penduduk kerajaan. Apa yang saya tukar tadi? Teluk rantau kat sini. Daerah. Yes, betul. Daerah jajahan. Ingat tu. Kalau teluk rantau, tukar kepada daerah jajahan. Okey, ini ya. Daerah jajahan ya. Teluk rantau ni. Okey. Daerah jajahan yang lain semuanya menghadap dengan laki-laki juga. Nak tukar apa tu? Pelik bunyi ya. Daerah jajahan yang lain menghadap dengan laki-laki juga. Apa yang tak kena ayat tu? Dengan laki-laki juga. Dengan laki-laki juga. Menghadap dengan laki-laki juga. So apa kena tukar kat sini? Awak kata dengan laki-laki juga. Apa awak patut tukar? Apa tu? Laki-laki. Menghadap semuanya lelaki juga. Menghadap semuanya lelaki juga. Menghadap semuanya lelaki juga. Itu jawapan dia ya. Menghadap semuanya lelaki juga. Okey. Akan patik sekalian dibawa oleh Tun Perak dengan perempuan sekali. Akan patik sekalian. Okey. Akan. Ini patut tukar apa? Memang kita bahasa standard, bahasa Melayu sekarang memang tak letak akan kat depan kan? Akan patik sekalian. Lalu? Ya? Lalu. Tak dengar? Lalu? Lalu patik sekalian. Dibawa oleh Tun Perak. Okey, lalu patik sekalian dibawa oleh Tun Perak dengan perempuan sekali. Saya rasa jawapan okey. Boleh diambil kira, lalu patik sekalian semuanya menghadap dengan lelaki juga. Dan boleh tak? Ya tuanku, segala teluk rantau yang lain semuanya menghadap semuanya lelaki juga. Okey. Okey, jawapan yang diberikan di sini ya untuk menggantikan akan ini ialah namun. Okey. Okey, jawapannya namun ya. Patik sekalian dibawa oleh Tun Perak dengan perempuan sekali. Apa patut tukar tu? Dengan perempuan sekali. Oh, sini memang agak confused. Okey, akan patik sekalian dibawa oleh Tun Perak dengan perempuan sekali. Ini ada masalah tak kat sini awak tengok? Akan ni patut, dan ni tak patut berada di sini ya. Okey, dia letak kat sini jawapan ialah namun. Namun patik sekalian dibawa oleh Tun Perak dengan perempuan sekali. Maknanya yang ini semua betul. Dengan perempuan sekali. Bersama cikgu. Ya saya? Bersama? Boleh. Ya. Bersama dengan perempuan sekali. Boleh. Dengan perempuan sekali. Tapi kat sini sure yang ini salah Yang akan ni salah. So akan tu awak tukar dengan apa? Dia tukar dengan namun. Tapi boleh juga dan patik sekalian. Lalu patik sekalian.
Okey, tak apa. Jawapan kat sini Cikgu nak number. tanya, Ya saya? kalau contoh kan kalau ayat tu ayat moden lah kan, perkataan tu perkataan moden, tapi kalau kita tukar ayat tu nak bagi dia jadi sedap, boleh tak? Boleh. Janji jadi sedap macam mana tu? Contohnya macam dia tukar tempat. Contohnya dia duduk belakang tapi nak bagi dia jadi sedap, kita letak depan. Okey. Tapi kita tak ubahlah dia punya menyuruh ke disuruh ke. Saya tengok kat sini untuk pelajar-pelajar bila nak tukar bahasa klasik pada Melayu standard kan, ayat tu tak boleh tukar. Tengok dia kata tanpa mengubah bentuk dan maksud asalnya. Nampaknya ayat tu tetap ada kat situ, cuma beberapa perkataan sahaja yang awak kena tukar. Kalau awak tukar semua maksud dan perempuan juga bersama-sama dengan tun perak, dia tak boleh. Contoh kan, dia macam awak cakap tadi kan. Katalah kat sini dia kata patik sekalian, namun patik sekalian dibawa oleh tun perak bersama-sama dengan perempuan. Okay, ayat tu memang kena kekal, cuma ada beberapa patah sahaja yang kena ubah. Ayat ini tak boleh ubah secara keseluruhan. Contoh awak nak letak perempuan dulu kat depan kan. Okay, tun perak kat belakang, tak boleh. Tetap macam ni, cuma ubah beberapa perkataan yang tidak sesuai sahaja. Boleh faham tak? Okey, faham cikgu. Kekalkan kedudukan dia, cuma tukar perkataan yang tak sesuai sahaja ya. Okey, saya harap awak semua faham ya. Awak catat tak? Catat ke tak? Catat cikgu. Catat, bagus. Okey, saya harap awak catat kat situ ya. Okey, kita pergi pada soalan yang kelima. Soalan kelima ni kita dah bincang belum? Peribahasa. Siapa ingat? Ya? Okey, tak apa. Nampak macam semua tak ingat, tapi saya tanda dah bincang cuma bila saya baca balik mungkin lah. Okey. Awak ingat tak? Dah bincang belum? Belum. Belum. Okey, tak apa. Kita go through balik ya. Okey. Petikan di bawah mengandungi beberapa peribahasa. Senaraikan 3 peribahasa sahaja. Kemudian bina satu ayat bagi setiap peribahasa tersebut. Okey, cuba baca dan dapatkan peribahasa yang ada di sini. Okey, tak apa. Saya bacakan untuk awak, lepas tu awak bagi tahu saya Cerita ekspedisi yang kami ikuti minggu lalu masih segar dalam ingatan. Bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Ini peribahasa ke? Ya. Ya. Okey, bagus. Ini peribahasa. So awak underline. 1 dapat. Itulah yang menjadikan pegangan kami dalam ekspedisi tempoh hari. Namun, apakan daya, malang tidak berbau. Peribahasa. Okey, malang tidak berbau Okey, lagi? Ketua kumpulan yang terpaksa menghentikan pendakian telah menyebabkan kami seperti anak ayam kehilangan ibu. Peribahasa. Seperti anak ayam kehilangan ibu. Lagi? Muncullah ada salah seorang daripada kami yang bertindak sebagai ketua bidan terjun. Bidan terjun. Ya, bidang terjun. Okey, menarik ya. Okey, kita tengok pula kat sini. Segala suka duka yang kami alami merupakan kenangan terindah. Itu saja kan? Okey, dia nak berapa? Peribahasa? 3. Dia nak 3. Awak dapat berapa? 4. Yes, awak dapat 4. Jadi, ambil 3 saja yang awak suka. Dan bina ayat bagi setiap peribahasa. Siapa nak cuba yang pertama? Bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Siapa nak buat ayat daripada sini?
Apa maksud bukit sama didaki, lurah sama dituruni? Bekerjasama. Ya, bekerjasama. Susah dan payah bersama-sama. Betul tak? Cuba bentuk ayat. Okey, susah payah bersama-sama. Kalau dalam exam awak kena cepat fikir tau. Tak boleh buang masa. Okey, tak apa. Mungkin ada yang nak cuba peribahasa yang lain. Tulis atas satu kertas, senang awak baca. Okay, siapa nak cuba awak for 5 Dan SPM ni. Macam mana SPM lambat ni? SPM kena laju. Okay, kena cepat kena kejar masa ya. Ali terjebak di dalam satu kemalangan jalan raya. Buat kata peribahasa malang tidak tak tahu. Tapi masukkanlah perkataan malang tidak berbau dekat ujungnya kan? Ya. Okay, betul lah. Okey, ayat yang awak bina, Ali terlibat dengan kemalangan di jalan raya, malang tidak berbau. Bagus. Okey, good try. Okey, yang seterusnya, siapa nak cuba lagi? 2 orang lagi. Cuba. Anak ayam kehilangan ibu. Akibat bencana banjir yang melanda kampung mereka pada minggu lepas. Ya. Mereka seperti anak ayam kehilangan ibu. Boleh. Apa maksud anak ayam kehilangan ibu? Tidak tentu arah. Tidak tentu arah. Boleh lah. Okey, boleh. Saya ambil kira tidak tentu arah sebab mereka tak tahu apa nak buat. Betul tak? Banyak harta benda telah musnah, tak tahu nak duduk mana kan? Dan mungkin masa tu mereka pun juga dalam sedih, terkejut dan sebagainya. Betul Betul. Alright, lagi yang last, yang terakhir. Bagus semua pandai buat ayat hari ni ya. Right, cuba lagi satu. Saya nak awak berani mencuba ya, salah tak apa. Bidan terjun. Apa maksud bidan terjun? Secara tiba-tiba. Betul. Secara tiba-tiba. Okey, apa ayat yang sesuai dengan secara tiba-tiba? Jangan takut mencuba. Salah tak apa. Laila menjadi bidan terjun apabila apabila ketua kumpulannya berhenti kerja. Okey. Bila ketua berhenti kerja. Allah, tengah buat projek besar-besaran berhenti kerja pula. Okey. Saya rasa boleh berhenti kerja ataupun awak kata dia demam, sakit kan, mengalami sakit ataupun terpaksa dihantar ke hospital dan sebagainya lah. Ada sesuatu lah yang menyebabkan dia tak dapat meneruskan tugas tersebut, so orang lain kena ganti. Betul Bagus Okey, jawapan itu betul. Okey, so kita pergi pada bahagian B Kita pergi pada bahagian B. Ini menarik juga bahagian B. Tengok di situ. Bahagian B adalah berkaitan dengan pemahaman Okey, so ada 2 bahan yang awak kena baca. Bahan 1 dan bahan yang kedua. Awak dah baca belum bahan ni? Bahan 1, bahan 2. Dah baca dah tadi? Tadi saya bagi awal kan, petang tadi kan? Okey. Nanti setiap kali sebelum, biasanya petang saya akan bagi pada pelajar-pelajar semua bahan ataupun nota untuk perbincangan untuk malam tu saya akan bagi pada waktu petang. Mungkin awak boleh baca lebih awal Okey, siapa yang dah baca? Saya tak dapat apa cikgu. Tak dapat? Dalam WhatsApp group ada? SPM WhatsApp group? Kan? SPM WhatsApp group ada Awak boleh check ada.
Mungkin awak tersalah pandang, tak check tengok ya. Tak apa, next time awak boleh semak balik. Okey, saya bacakan untuk bahan 1 ya. Perasaan marah boleh disebabkan oleh faktor luaran dan faktor dalaman. Faktor luaran merangkumi lingkungan sosial dan alam sekitar. Faktor lingkungan sosial seperti suasana kerja, bebanan tugas dan sikap rakan. Ini luaran ya. Faktor alam sekitar pula seperti cuaca dan bencana alam ataupun traffic jam. Boleh tak? Faktor luaran. Boleh. Boleh, yang menyebabkan orang hilang sabar. Itu dia marah kan? Okey. Faktor dalaman pula berkaitan dengan sikap seperti panas baran. Ni dia semula jadi dalam badan dia. Dan tidak mampu mengawal diri untuk menghadapi tekanan. Kemarahan juga menghasilkan ketegangan fizikal seperti psikologi seseorang. Bagi mengurangkan rasa ketegangan tersebut, seseorang perlu kembali ke posisi normal. Ini dia ajar cara macam mana seseorang tu patut respon apabila dia marah. Okey, dia kata apa? Kembali ke posisi normal. Posisi biasanya adalah apa dia? Posisi. Kedudukan. Posisi maksudnya kedudukan. Kedudukan normal. Sekiranya dia sedang marah dan ketika itu dia sedang berdiri, maka dia perlu duduk. Seandainya kemarahan semakin suka dikawal, dia perlu berbaring untuk menenangkan emosi. Macam mana kalau tempat tu tak ada tempat dia nak baring? Kan? Kalau kat rumah dia tak apa, kalau dia marah kat luar, macam mana dia nak baring? Itu pelik juga. Okey, seseorang yang dalam keadaan marah juga cenderung untuk mengeluarkan kata-kata yang kesat. Oleh itu, apabila seseorang dalam keadaan marah, dia perlu mendiamkan diri. Sabar. Betul tak? Disuruh berdiam diri ni maksudnya disuruh sabar dululah. Perlakuan diam ini dapat meredakan pertengkaran daripada terus berlanjutan. Awak tengok kalau dekat jalan raya kan, kalau orang marah, dia pergi buat apa? Di jalan raya. Apa dia buat? Maki. Maki orang. Lagi apa? Dia horn. Dia ambil apa? Apa-apa lah benda yang keras untuk ketuk kereta orang, betul? Ketuk cermin orang kan? Sebab tu kita kena berhati-hatilah ya. Okey, saya baca pula pada bahan yang kedua ya. Kita dianjurkan agar mengawal atau menguruskan perasaan marah untuk mengelakkan kesan buruk akibat kemarahan yang tidak dikawal. Terdapat beberapa langkah yang boleh digunakan sebagai kawalan ketika marah. Salah satu langkah untuk menguruskan kemarahan adalah dengan bertenang. Sabar. Semasa marah, tarik nafas dalam-dalam. Okey, tarik nafas. Okey, kira 1, 2, 3. Hembus nafas. Okey, dan kosongkan fikiran. Tindakan ini mungkin dapat membantu anda menenangkan diri. Gunakan daya imajinasi anda untuk menggambarkan suasana yang tenang sambil menutup mata. Kemudian lepaskan nafas perlahan. Saya rasa keadaan ini apabila orang tu dimaki kot. Betul tak? Orang yang dimaki, orang yang memaki, saya tak tahulah. Orang yang kena maki tu dia kena sabar dululah. Okey, daripada memberi tindak balas kepada faktor luaran tadi. Apabila berada dalam keadaan marah, ambil masa untuk memberikan maklum balas. Gunakan teknik kiraan 1 hingga 10 sebelum memberikan sebarang respon. Dengan cara ini, anda lebih berpeluang untuk berfikir dahulu sebelum menyatakan sesuatu yang mungkin akan membuatkan anda menyesal kemudiannya. Bab kata pepatah, terlajak perahu boleh diundur, terajak kata badan binasa. Hebat lah. Orang-orang zaman dulu kan, sebab apa perahu ni dia biasa guna kan, so dia gunakan perahu ni sebagai apa dia? Ya, sebagai petunjuk lah, petunjuk lah, terlajak perahu boleh diundur. Hebat dulu orang zaman dulu kan. Okey. Kita pergi pada soalan yang pertama. Okey, awak ingat tak tu? Awak tengok balik kan? Tengok balik tadi, ingat balik. Okey, soalan yang pertama. Berdasarkan bahan 1, berikan maksud meredakan perkataan. Apa maksud meredakan perkataan? Kat mana tu? Meredakan perkataan.
Bagus sekali. Mengurangkan perselisihan. Ya, betul. Mengurangkan perselisihan. Okey, mengurangkan perselisihan. Mengurangkan kemarahan. Ya, mengurangkan. Sebenarnya meredakan tu maksudnya mengurangkan. Awak boleh tulis mengurangkan pertelingkahan ke, mengurangkan pergaduhan ataupun mengurangkan perkelahian. Boleh faham? Boleh. Tapi mengurangkan tu kena ada. Okey, soalan yang kedua. Kita pergi soalan kedua. Merujuk bahan 1 dan bahan 2, nyatakan cara-cara menguruskan kemarahan. Macam mana awak nak menguruskan kemarahan? Awak tak nak Menarik nafas. Ya? Yang pertama apa? Menarik nafas dalam-dalam dan kosongkan fikiran. Ya, boleh. Betul. Jangan dalam sangat, nanti pingsan. Kira kan, menarik nafas, kira. 1, tahan nafas lah. Tahan nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Lamanya. Okey. Alright. Awak boleh tahan ke? Cuba Okey. Betul jawapan kamu. Yang seterusnya apa dia? Banyak sebenarnya tu kat situ tu. Cara untuk menguruskan kemarahan banyak Menukarkan ke posisi. Betul ke tak? Betul. Ya. Menggunakan daya posisi imajinasi. maksudnya menukarkan kedudukan kamu, kedudukan badan awak. Dia kata apa? Cuba bagi contoh menukarkan posisi kepada keadaan normal. Jika dia sedang berdiri, maka dia perlu duduk. Ya, betul. Kalau duduk? Jika dia sedang duduk, dia perlu berbaring. Perlu berbaring. Tapi janganlah gaduh dekat gaduh dekat mana? Tepi jalan kan. So nak kena berbaring susah juga. Okey. Berdiri nak duduk pun susah juga tepi jalan kan. Betul tak? Tengok keadaan. Saya rasa ni lebih pada dalam macam dalam kawasan rumah boleh lah. Ataupun saya tengok sini posisi normal, kalau yang berbaring ni awak masuk bilik awak baring, tutup pintu baring dulu. Tahan dirilah. Mungkin sebab apa, orang tengah marah kadang-kadang mereka lebih agresif, betul tak? Betul. Ya, mereka mempunyai kebarangkalian untuk membuat sesuatu yang agresif lah, mungkin dia marah sangat dia nak balas balik kan. Balas balik menunjukkan kemarahan dia akan bertindak agresif. So untuk mengelakkan daripada bertindak agresif, you kena asingkan diri anda daripada orang yang anda sedang bertengkar tadi kan. Okey. Lagi apa ya? Tukar posisi, lepas tu mendiamkan diri. Kat sini kan? Yes, mendiamkan diri. Saya rasa tak semua orang boleh diam diri ni. Ni orang betul-betul sabar ni. Kan? Betul tak? Okey. Ada 2 je ke? 3. Dekat bahan. Yang bahan 1 ada berapa? Berapa point? 2. 2. Okey. Bahan kedua ada berapa point? 1. 1 je? Tak banyak. Banyak. Bahan yang kedua banyak. Dengan bertenang. Okey, bertenang, sabar je. Ada orang boleh sabar. Lagi? Ni tarik nafas. Okey. Kat sini ada tarik nafas dalam-dalam. Sabar lagi. Kosongkan fikiran. Okey. Lagi? Gunakan daya imajinasi. Imajinasi ni awak berada di mana ni? Untuk menggambarkan suasana yang tenang dan sambil menutup mata. Ya. Tutup mata kan. Kena satu penumbuk tutup mata. Mungkin awak duduk situ, awak imagine awak berada di tepi laut. Boleh? Boleh. Lepaskan nafas perlahan-lahan. Okey. Bagus awak
Awak imagine awak berada di tepi laut Sangat baik awak ya. Okey. Tengok Lagi sunset. apa ya? Lepaskan nafas perlahan-lahan. Lepaskan nafas perlahan-lahan. Yang tarik nafas dalam-dalam tadi, lepaskan nafas perlahan-lahan. Okey, lagi? Gunakanlah teknik keraan 1 hingga 10. Ni. Ambil masa untuk memberi maklum balas. Lagi? Dia suruh kira. Gunakan teknik kira. Guna teknik kiraan 1 hingga 10. Sebelum bagi respon. Suruh diam dululah. Sabar dulu. Okey, sesuatu yang mungkin akan membuatkan anda sebab kat sini awak tak respon dengan segera lah. Okay, mungkin awak tak jawab ataupun awak tak respon dalam bentuk yang lebih agresif sebab dia untuk mengelakkan anda daripada apa? Menyesal kemudian kan? Betul tak? Itu tujuan sebenar lah. Ini bukan jawapan dia ni membuatkan anda menyesal kemudian tidak jawapan dia ni. Cuma semua yang dibuat ni suruh sabar sekejap ni, duduk diam sekejap ni supaya kita mengelakkan daripada berlaku sesuatu yang menyebabkan seseorang tersebut menyesal atas tindakannya. Banyak agresif, ketuk kepala orang, tiba-tiba orang tu mati, macam mana tak menyesal kan? Kena sabar. Alright. Seseorang yang sedang marah sukar untuk mengawal dirinya, terutama ketika membuat keputusan. Pada pendapat anda, apakah kesan jika seseorang itu tidak dapat mengawal kemarahannya? Ada jawapan kat situ tak? Ada. Mana? Menyesal itu. Ya, betul. Menyesal. Salah satu menyesal, tapi ni ada 4 markah kesan dia. Ini saya rasa kan satu je kot. Mungkin dia sebut pasal kesan dia. Ada tak kesan-kesan yang lain yang awak boleh fikirkan yang tak ada kat dalam ni? Silaturahim terputus. Cara untuk Meregangkan hubungan. kesan jika seseorang tidak dapat mengawal kemarahannya. Satu dia Dia menyesal, akan dua menjadi stres. Dia stres. apa dia? Dia stres. Untuk mengelakkan dia menjadi lebih stres. Okey, boleh? Dia dah tumbuk orang, dia lagi stres lepas tu. Lagi? Hidupnya tidak aman. Mengelakkan daripada berlakunya pergaduhan dan Mengelakkan berlakunya kecederaan. keganasan. Betul tak? Boleh Okey. Saya bagi jawapan pada awak bagus. Jawapan awak semua bagus. Cuma awak kena tengok ada 4 markah kat sini. Ini kalau awak cari kat sini tak jumpa, awak jawab ikut kefahaman awak. Boleh? Boleh. Kalau tengok 4 markah sayang tu, kalau awak letak satu je jawapan dia, menyesal kemudian. Okay, so jawapan yang saya boleh bagi pada awak, seseorang perlu kembali ke, kesan menyebabkan orang di sekeliling berasa tidak selesa. Betul ke tak? Betul. Kalau you marah-marah, orang sekeliling tidak akan berasa selesa. Okey, jawapan seterusnya, kita kelihatan seperti tidak pandai menguruskan diri. Orang tengok kita ni macam orang apa? Dah macam tak betul, betul? Macam tak betul tu nak kata gila, tidak lah. Dia ni betul ke kan? Orang tanya. Okey, lagi jawapan untuk nombor 3 tu menyebabkan kita dipulaukan. Walaupun perkara yang awak bagi tahu tu mungkin awak betul tapi bila awak, mungkin yang saya sebut perkataan ni mungkin awak melenting tu orang tak suka. Walaupun you betul. You faham tak? Cikgu kalau marah diri tercalar. Awak kena sabar. Ya? Kalau jawapan dia maruah diri tercalar, boleh tak? Ya boleh. Ya boleh. Maruah diri kat sini ada jawapan tu Image seseorang akan terjejas. Maruah diri tercalar boleh menyebabkan orang tersebut dipulaukan.
Orang tak suka, orang pulaukan dia. Walaupun dia betul. That's why kita kena berhati-hati ya. Kalau kita betul pun kita kena kawal ya. Emosi. Faham? Faham. Okey. Dan jawapan lagi ya. Tidak dapat membuat keputusan dengan rasional. Okey, tengah marah. Kalau awak tak boleh kawal, kesannya ialah awak tidak dapat membuat apa dia? Keputusan dengan rasional. Marah-marah lepas tu, cakap macam-macam, rapu-rapu cakap kan. Okey. So, saya pergi pada yang akhir ya. Saya tengok ada lebih kurang 3 minit lagi. Razak ialah rakan anda yang terlalu panas baran. Di sekolah, Razak sering marah-marah walaupun dalam hal yang remeh. Keadaan ini menyukarkan Razak untuk mendekati rakan-rakan yang lain. Sebagai rakan kelas Razak, bagaimanakah anda dapat membantu Razak untuk menangani masalahnya? Menasihati dia. Menasihati dia menasihati dia supaya apa? Supaya tidak berbuat demikian dan bersabar. Supaya okey, yang pertama saya bagi jawapan yang pertama. Menghantar Razak berjumpa dengan kaunselor. Boleh ke? Boleh. Kaunselor sekolah lah kan? Okey, menghantar Razak berjumpa dengan kaunselor. Lagi? Kalau dia tengah-tengah marah tu apa awak perlu buat? Awak nak tolong dia kan? Apa yang awak Menenangkan perlu buat? diri. Ya? Apa tadi jawapan kamu? Menenangkan diri Razak Ya, boleh. jika Okey, dia boleh. sedang marah. Jawapan tu boleh diambil kira ya. Menenangkan Razak apabila dia marah. Menenangkan dia. Sebab awak kawan kan? Mungkin dia dengar cakap awak lah. Okey. Lagi? Bagi dia air mineral. Boleh tak? Bagi dia vitamin C. Bagi dia minum air. Bagi dia minum air. Betul juga tu. Ya, minum air biasanya akan membuat seseorang itu tenang. Betul? Okey, boleh. Awak tulis itu. Memberikan dia segelas air supaya dia akan merasa lebih tenang. Cakap macam tu Kalau bagi dia air, air apa? Air boba. Contoh lagi dia marah sebab manis kan. Okey. Menenangkan apabila dia marah, lagi mengajak Razak beriadah dan bersukan. Tarik dia pergi di tempat lain. Pergi mana? Pergi Taman Tasik ke yang awak boleh beriadah di sana. Okey. Dan yang akhir sekali, ini itu sikitlah kan. Mengajak Razak mendekatkan diri dengan Tuhan. Okey, menasihati dia supaya awak cakaplah kat dia marah-marah ni sebenarnya tidak bagus. Menasihati dia pun boleh sebenarnya. Tak ada pun kat sini. Menasihati dia supaya lebih apa dia? Lebih tenang. Tak boleh marah. Okey, sebab marah tu adalah apa dia? Perbuatan apa? Perbuatan buruk. Perbuatan buruk. Yang disuruh oleh siapa? Yang awak tak nampak tu? Syaitan. Ya, betul. Okey, mengajak Razak mendekatkan diri dengan Tuhan. Kat situ bolehlah awak explain apa benda kan. Jangan ikut syaitan. Tengah marah tu panas. Panas tu ada kaitan dengan api. Api tu syaitan kan. Bolehlah explain kat gitu. Okey, so saya rasa kita dah sampai pada pengakhiran pada perbincangan kita. Okey, pada masa akan datang kita akan sambung balik dengan soalan yang ketujuh. Awak ingat Okey, kita akan sambung soalan yang ketujuh, itu petikan sastra pada minggu hadapan. Okey, terima kasih kerana hadir untuk kelas BM pada malam ini. Seterusnya saya akan menukarkan kelas ini seterusnya kepada kelas online science. Adakah pelajar yang sama masuk untuk kelas sains? Tak. Tak okey. Tak apalah yang tak ambil sains. InsyaAllah. Ya saya. Okey, untuk kelas sains saya akan tukar skrin ya. Okey. Thank you cikgu. Thank you untuk yang dah habis BM. Okey, terima kasih banyak atas kehadiran anda ya.
Awak register tak kehadiran? Register kehadiran tak? Tak. Tak register. Cuba tengok dalam Google Meet tu ya. Google Meet, tengok apa tu link untuk register atau daftar kehadiran ya. Tengok dalam Google Meet. Admin akan bagi biasanya ya. Okey, untuk seterusnya saya akan tukar pada subjek sains ya, pada yang akan kita bincangkan untuk sains ya. Alright. Tu ada orang nak tanya. Ya saya. Apa dia tu? Nak tanya apa? Okey, hari tu kita berhenti pada nombor 35. Betul? Okey, kita berhenti pada nombor 34 actually. Okey, so hari ni kita sambung balik pada nombor 35. Okey, cuba tengok muka surat 35. Bukan, nombor 35. Alright. Saya besarkan sikit skrin. Okey. Ini nombor 35 kan? Okey, diagram. Okey, rajah 15 menunjukkan bagaimana elektrolisis digunakan kejap Okey. Saya tengok berapa orang kehadiran untuk sains? Lebih kurang lebih pada 32 orang ya. Okey. Alright. Untuk sains, rajah 15 menunjukkan bagaimana elektrolisis digunakan untuk menulingkan kuprum. Okey, soalan. Ramalkan apa yang berlaku di katod. A. Gas dibebaskan. B. Jisim tak berubah. C. Jisim berkurangan. D. Kuprum dienapkan. Jawapan? Jawapan D. Okey, ada setengah kata jawapan D. Lagi ada jawapan lain? Ada jawapan lain? Okey, betul. Okey, untuk nombor 35 jawapannya betul ya. Jawapannya D. Jadi kalau awak tengok, untuk yang positif ni adalah anode, ini adalah cathode. Betul? Sumber positif. Okey, sumber positif ini daripada bateri kan. Sumber yang positif ini adalah anode. Ini anode. Dan sumber negatif di sini adalah cathode. Dalam cecair ini ada charge ion negatif dan positif. Okey. Anion charge apa? Halo? Anion charge negatif. Kation Positif. positif, betul? Okey, so awak boleh tengok di anode ini, okay, dia menderma elektron kan? Yang ini menerima elektron. Okey.
Charge positif, charge negatif. Charge negatif akan pergi ke anode. Charge positif akan pergi ke cathode. Anion, kation. Okay. Right. Anion negatif ke positif? Hello. Anion. Negatif. Anion negatif. Anion negatif. Kation positif. So yang anion tu dia datang sini. Kation dia pergi sini. Betul tak? Betul. Betul ke tak? Takut saya salah pula. Sebab sini dia dia punya sumber elektrik dia ialah positif anode. Ini cathode. So ini positif. Anion adalah positif ke negatif? Negatif. Negatif. Negatif pergi ke rod Positif. yang positif ni. Okey. Dan seterusnya kalau awak tengok kuprum akan kuprum yang ada dalam sebatian dalam larutan ini akan berkumpul di cathode. Okay, so jawapan dia kuprum dienakkan D. Alright. So kita pergi kepada nombor 36. 36, rajah 16 menunjukkan satu eksperimen. Sorry. Rajah 16 menunjukkan satu eksperimen mengenai prinsip Bernoulli. Okey, awak nampak besar saya kena kecilkan supaya nampak semua. Okey. Alright. Prinsip Bernoulli. Rajah menunjukkan, saya tak apa nampak saya dah kecilkan saya tak nampak pula. Sekejap Okey, rajah menunjukkan satu eksperimen mengenai prinsip Bernoulli. Antara aras I, P, Q dan R berikut, yang manakah yang betul? Cikgu, Ya saya. tak nampak pun skrin. Skrin Tak tak ada. nampak? Oh, saya tak share lagi kot. Okey, sekejap. Sorry. Bagus. Awak bagi tahu saya. Okey, sekejap. Okey, nampak? Ada? Ada. Ada skrin. Okey, good. Okey, dah nampak dah. Bagus. Okey, antara empat ni, A, B, C, D. Okey, yang mana satu? Yang di sini aras I, P, Q, R tu berikut, yang manakah yang betul? Jawapannya? Yang mana tekanan tinggi, yang mana tekanan rendah ni antara ni? Tekanan rendah dekat C. Kalau air mengalir pada ruang yang lebih besar, tekanan dia tinggi ke rendah? Tinggi, sepatutnya tinggi Lepas tu bila dia lalu pada satu saluran yang sempit, air pula, sorry bukan air, udara ini udara. Okey, udara lalu pada satu saluran yang lebih besar, tekanannya lebih tinggi. Kalau dia lalu pada saluran yang lebih sempit, tekanan dia lebih rendah. Yang ini lebih tinggi. So jawapan kamu yang mana yang sesuai? A, B, C, D. Kalau Tadi tekanan nombor 36 apa cikgu? nombor 36?
udara dialirkan masuk. Saya sebut tadi air, bukan air. Ni air dah kat bawah ni. Ni udara ni. Udara diembus dialirkan masuk pada ruang yang lebih luas, tekanan udara lebih tinggi berbanding dengan ruang udara yang lebih sempit. Lepas tu bila dia keluar balik, dia tinggi balik. Okay, so jawapan mana yang lebih betul? Ya? Sepatutnya kalau tekanan tinggi dia akan ke bawah. B. Okay. Kalau Q tekanan dia rendah, so air dia naik. Okay. Yalah, saya bagi jawapan dia. So jawapan dia ialah 36 ialah B. Kat sini dia mula-mula masuk ni tekanan dia paling kuat. So dia menolak P ke bawah. So di sini tekanannya lebih sempit, lebih dia tak tekan sangat ya di sini. So awak tengok kedudukan Q tinggi. Sebab dia lebih tekanan ringan di sini. So dia tak tolak sangat sini. So bila dia keluar sini tekanan kembali kuat, tetapi tidak sekuat aliran udara yang mula-mula masuk. So kedudukannya jawapan yang betul ialah B. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, kita pergi pada 37. Raja 17 menunjukkan satu raja sinar kanta cembung. Soalan antara yang berikut, yang manakah merupakan satu daripada ciri-ciri imej yang terbentuk? So, nombor 37 jawapannya. Nyata, songsang, lebih besar daripada objek, terletak bertentangan dengan objek. So jawapannya? Oh, ramai tak jawab ya, tak tahu. Ni kena ulang kaji balik dah untuk topik ataupun bab ini ya. Okey. 37, ini sudah belajar ke? Yang ni, topik ini sudah belajar? Sudah. Belum? Okey, patutlah tak boleh jawab belum belajar lagi. Okey, tak apa, awak cuba Alright, nombor 37 jawapannya ialah C. 37 jawapannya ialah C. Ini ialah B. Saya tak tanda tadi. Okey. Ini kena, mungkin awak tak belajar lagi, mungkin awak tak tahu kan. Nanti kita cek balik tengok dalam bab yang ada membincangkan ini. Okey, 38. Raja 18 menunjukkan brake hidrolik sebuah bas. Brake hidrolik sebuah bas. So, jawapan soalannya apa? Soalannya, daya, how much? Berapakah daya yang dikenakan ke atas tayar? Ini kena kira Ini awak kira daya. Daya 100 Newton dikenakan ke atas tayar. Berapakah daya yang dikenakan ke atas tayar? Tayar mana pula ni? Ini macam sama je. Brakes lah. Cuba tengok tu. A force of 100 Newton is exerted on the brakes. Ni salah ni, soalan ni kan? Dikenakan ke atas brake, betul tak? Ini salah soalan ni. Ini kena tukar brake.
Daya 100 Newton dikenakan ke atas brake. Tengok ni soalan bahasa Inggeris ni ada brake kat sini kan. Berapakah daya yang dikenakan ke atas tayar? Jawapan? Sudah belajar? Sudah belajar pula. Sudah belajar ke belum? Sudah. Sudah, okey. Cuba kira. Cuba kira untuk soalan 38 untuk dapatkan daya yang dikenakan ke atas tayar. Awak boleh tengok sini, ini brake, ini tayar. Okey. Daya untuk brake 100 Newton. Daya yang dikenakan ke atas brake ialah 100 Newton. So nak tahu daya yang dikenakan atas tayar. Macam mana nak kira? Daya bahagi. Cuba kira. Tak berapa ni ya. Okey, cuba kira dulu. Okey, saya bagi formula ya. Ayo. Okey, kat sini awak tulis je. D sama, okey, ini formula dia. Kita tengok. Ayo, tak boleh nak tulis. F1 bahagi A2. F1 bahagi A2 sama dengan F2 bahagi A2. Ini formula dia. Cuba. A tu area kan? A area, F tu force. Cuba bagikan. Ini dia punya tu maklumat yang dia bagi. Ya? Dapat? 100 D cikgu jawapan dia. bahagi 5 sama dengan 2
2.5 depan. So break tayar tu F2 kan? Formula ni pun formula yang saya dapat ni pun salah. So F2, katalah saya tak ubah F2 ni kan. Sama dengan apa? Ini 25 ni naik ke atas. Betul tak? Okey. Ini 100 bagi dengan 5. 25 ni naik atas, jadi 25 per 1. Betul tak? 5 kali 1, 5 kali 5. So 5 kali 100 berapa? 100. 100 berapa? Jawapan? 500 Newton. 5 kali 100, 500 lah. So F2 adalah pada brake hidrolik ni, tayar ni. Ni tayar. Brake, ini dia punya brake, awak tengok ni, Newton dia 100, keluasan dia 5. Ni tayar F2, keluasan dia tulis sini 25 cm. Dan awak potong-potong 25 naik sebelah sini, tinggal F2 saja kan. Okay. So 5 kali 100, 500. So jawapannya ialah D. Boleh? Boleh faham? Boleh. Boleh ya? Okay. Saya susah sikit nak tulis ni ya. Tak tahu pen saya ada masalah sikit. Ni apa pula? Okay, saya rasa sebelah sini ya. Oh. Ini soalan yang terakhir untuk bahagian kertas 1. Okey, 39. Mengapakah pengambilan lemak tepu berlebihan boleh menjejaskan kesihatan? Jawapan? Jawapan? Kerana? Menyebabkan aras kolesterol yang tinggi. Pada sebuah bilik ini menyebabkan aras kolesterol yang tinggi bertindak sebagai pelarut vitamin tertentu. Menyebabkan aras kolesterol tinggi. Ya, jawapannya adalah C. Betul. Okey, kita pergi nombor 40. Okey. Antara yang berikut, yang manakah adalah aplikasi navigasi penggunaan GPS? Betul. Terang dan jelas sekali. 40 ialah A. Okey, kita selesai soalan ini. So, kita pergi pada kertas ini, bahagian ini. Nak cuba? Kena cuba. Okey, kita tengok, saya kecilkan sikit ya. Alright. Apa soalan dia? Seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan nutrien ke atas pertumbuhan anak benih pokok kacang hijau. Pelajar 1 menunjukkan keputusan yang diperolehi selepas 5 hari. Apa yang terjadi selepas 5 hari? Ini complete nutrient. Ini apa? Anak benih. Seeding anak benih. Okey, ini adalah cotton, kapas. Atas letak kapas, black paper. Dia tutup dengan kertas warna hitam, kedua-dua tabung uji tu. Dan ini ialah complete culture solution. Larutan
kultur lengkap. Yang ini larutan kultur tanpa fosforus. Okey, tengok apa yang jadi selepas berapa hari? 5 hari. Okey, apa jawapan kamu untuk A? Berdasarkan Rajah 1, nyatakan satu pemerhatian pemerhatian pada akar anak benih dalam larutan kultur tanpa fosforus. Apa terjadi? Awak tengok pun awak tahu kan antara dua pokok, anak pokok ni, apa beza dia? Akar dia kurang. Satu segar, tumbuh dengan segarnya. Yang ini nampak macam mana? Akar anak benih. Apa jadi ni? Dia tanya apa ni? Dia tanya akar Dia tanya akar. Akar dia macam mana ni? Pertumbuhan akar. Akar ni sihat. Yang ini tak sihat. Akar ni apa? Kecil lagi? Merosot. Ya, kurang nampak tak banyak macam ini, nampak kurang lagi kecil lagi. Ini panjang, ini pendek, betul. Dan awak boleh katakan dia terbantut. Boleh? Kecil, pendek, terbantut. Boleh ya? Okey, nombor B. Nyatakan satu hipotesis untuk eksperimen ini. Apa andaian kamu? Hipotesis ialah andaian. Apa andaian kamu? Kekurangan makronutrien merencatkan pertumbuhan tumbuhan. Apa dia? Apa yang merencatkan pertumbuhan? Kekurangan makronutrien. Oh, kekurangan apa tu nutrien ya? Okey. Okey, untuk lebih apa orang kata, lebih detail lagi, lebih lengkap lagi, yang kurang nutrien tu, nutrien apa yang kurang? Fosforus. Ya, sebut awak sebut fosforus. Pertumbuhan akar anak benih, akar dan anak benih terbantut ataupun kecil dalam larutan kultur tanpa fosforus. Okey, awak jawab macam tu. Pertumbuhan akar ataupun anak benih terbantut ataupun kecil dalam larutan kultur tanpa fosforus. Okey, kita tengok soalan C. Nyatakan satu pemboleh ubah dimalahkan dalam eksperimen ini. Apakah pemboleh ubah? Nyatakan Kehadiran fosforus. Apa dia? Kehadiran fosforus. Kehadiran fosforus. Pemboleh ubah C. Okey, jawapan C ya. Isi padu larutan kultur. Isi padu larutan kultur. Pemboleh ubah. Kalau Dan anak benih. juga jenis anak benih. Isi padu larutan kultur. Dan yang kedua jenis anak benih. Itu jawapan C ya. Boleh? Ada masa lagi kita bincang untuk seterusnya. Sekarang pukul jam kita ada lebih kurang 15 minit lagi. Sampai 9.45 kan? Okey, banyak masa lagi ya. Okey, kita pergi kepada ini soalan yang sama ke D ni? C,
Dan yang ini ialah D. Okey, soalan daripada nombor 1. Tik, tanda tik, tandakan right pada kotak yang disediakan unsur yang sama kumpulan dengan fosforus. Yang mana satu? Yang sama dengan fosforus. Ini apa? Boron. Yang ini nitrogen. Yang mana sama dengan fosforus? Nitrogen. Nitrogen, betul. So awak tanda tik dekat sini. Alright. E. Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi larutan kultur lengkap. Nyatakan definisi secara operasi bagi larutan kultur lengkap. Okey, macam mana? Nak bagi tahu. Larutan kultur lengkap adalah, apa dia? Larutan kultur lengkap, okey saya tolong awak ayat dia kan. Larutan kultur lengkap adalah larutan apa? Apa dia jadi, apa kalau ada kultur, larutan kultur lengkap ni apa akan jadi kepada anak benih? Ataupun akar, ataupun daun. Ya? Macam mana? Dia buat apa pada akar dan daun? Menjadi lebih? Cuba tengok beza antara dua ni. Okey awak kan? Menjadi lebih apa ni? Lebih besar dan lebih besar satu dan lebih panjang. Okey. So jawapannya larutan kultur, tulis larutan kultur lengkap adalah larutan yang menghasilkan akar atau daun yang lebih besar dan panjang. Maknanya dia menyebabkan pertumbuhan daun dan pertumbuhan pokok tersebutlah. Tapi awak cakap lebih detail, awak cakap akar dan daun kan. Kalau nak cakap macam secara amnya daun menjadikan tumbuh-tumbuhan ini tumbuh dengan lebih sempurna lagi lah. Okey, kat sini dia kata lebih besar dan panjang. Okey, itu E ya. Okay, kita cuba untuk jawab soalan untuk ini ya, nombor 2. Nombor 2. Okey, saya besarkan skrin. Alright. Seorang murid menjalankan eksperimen untuk mengkaji bagaimana faktor suhu pelarut mempengaruhi kadar tindak balas dengan gula. Seorang murid menjalankan eksperimen untuk mengkaji bagaimana faktor suhu pelarut mempengaruhi kadar tindak balas dengan gula. Okey, awak tengok kat sini ada gula, ada larutan. Ini larutan apa ni? Disebut tak larutan apa? Ini 1 liter air sejuk. Ditulis sini air sejuk. Dan selepas 15 saat awak boleh lihat gula macam mana, apa jadi pada dia. Okey, kita tengok ya. Keputusan eksperimen ini direkodkan dalam jadual 1. Suhu pelarut air sejuk dalam masa mengambil masa untuk larut 35 saat. Kalau air sejuk ambil masa 35 saat. Kalau air panas mengambil masa 8 saat. So ini menunjukkan suhu ... Okey, kita tengok apa dia soalan dia.
Berdasarkan eksperimen dalam rajah 2, nyatakan perbezaan kadar tindak balas bagi gula. Perbezaan. Sebut yang ni je lah. Kan? Okay, apa awak nak cakap ni? Perbezaan kadar tindak balas bagi gula dengan menggunakan air sejuk dan air panas. Gula lebih mudah melarut Ya. dalam air panas berbanding air sejuk. Ya, betul. Okey, betul. Bagus. Kadar tindak balas gula dalam air panas lebih cepat berbanding dalam air sejuk. Itu jawapan dia. Sama dengan jawapan kamu lah. Boleh. Boleh diambil kira. Okey. Okey, kita tengok seterusnya sambungan di sini ya. Apakah inference yang boleh dibuat berdasarkan ada jadual ke? Betul ke soalan ni? Betul? Okey, apakah inference yang boleh dibuat dengan berdasarkan jadual 1? Mana jadual 1? Ni jadual 1 ni. Apa inference ataupun kesimpulan? Apa kesimpulan dia? Inference tu kesimpulan. Nombor 2B. Kesimpulannya, kadar tindak balas gula, okey, ... Awak sambung. Boleh tak? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan jadual 1? Siapa nak cuba? Semua tak tahu. Kita tengok berapa orang kelas ni. Nak try cikgu? Ya? Suhu pelarut. Suhu melarut memanipulasi masa untuk larut. Dia bukan masa untuk larut tau. Dia antara suhu dengan gula. Gula dengan suhu. Apa kesimpulan dia? Sebab awak tengah test gula melarut ni sebenarnya kan? You tengah test gula, larut dan juga ada perubahan suhu. Betul? Perubahan suhu. Okey, suhu ni Kalau panas. pakai semakin boleh ke? Macam mana? Kalau pakai semakin boleh ke? Okey, kesimpulan dia ialah gula. Macam mana? Kadar tindak balas gula dan Semakin meningkat suhu air, semakin cepat proses gula untuk melarut. Ya, betul, betul. Okey, dengan kata lain, ayat dia samalah. Mungkin ayat awak lain sikit kan. Tapi jawapannya betul lah. Kadar tindak balas gula di dalam air panas lebih cepat berbanding di dalam air sejuk. Kadar tindak balas gula di dalam air panas lebih cepat berbanding di dalam air sejuk. Betul? Okey, kita pergi pada C. Okey, B. Nombor 2B. Nyatakan satu hipotesis untuk eksperimen ini. Andaian dia apa? Semakin tinggi suhu, nak cakap apa? Semakin tinggi suhu apa? Nombor 2B ya. Sorry. Inference, hipotesis tu andaian ya. Nombor 2B. Ini salah tu. Okey, awak tak cakap dengan saya. Saya tengok benda lain. Okey. Hipotesis. Nyatakan hipotesis anda berdasarkan keputusan dalam jadual 1. Hipotesis adalah
andaian. Nombor 2, C. Hipotesisnya, saya baca, dia lebih kurang sama je. Benda ni simple je. Kita boleh faham eksperimen ni, tapi bila nak jawab, okey. Okay, apakah inference yang boleh dibuat berdasarkan jadual 1? Jawapannya kadar tindak balas gula dalam air panas lebih cepat berbanding dengan di dalam air sejuk. Nombor 2 B. Ini A kat mana tadi? A kat sini kan? Tu A tu. Berdasarkan eksperimen nyatakan perbezaan kadar tindak balas bagi gula. Okey, kadar tindak balas gula dalam air panas lebih cepat berbanding dengan air sejuk. Okay, so kita pergi pada B. B dah jawab belum? Kadar tindak balas gula bergantung kepada suhu air. Okey, inference dia, kesimpulan dia. Kadar tindak balas gula di dalam air panas, kadar tindak balas gula bergantung kepada suhu air. Nombor 2 C, nyatakan hipotesis anda berdasarkan keputusan dalam jadual 1. Hipotesis ialah andaian. Jawapan? Nombor 2 C. Semakin tinggi suhu air, semakin singkat masa untuk semakin singkat masa yang diambil untuk gula melarut. Semakin tinggi suhu air, semakin singkat masa yang diambil untuk gula melarut. Awak sebut tentang masa tentang masa. Tapi jawapannya semakin tinggi suhu bahan tindak balas, maknanya air tu, makin tinggi suhu air, semakin tinggi kadar tindak balas. Itu jawapan dia. Awak sebut tadi masa kan? Awak sebut, bukan masa. Semakin tinggi suhu, semakin, apa dia? Semakin tinggi kadar tindak balas ataupun semakin cepat kadar tindak balas. Boleh juga. Okay? Alright. Nombor D, nyatakan pemboleh ubah dimanipulasikan dalam eksperimen ini. Apa dia? Yang boleh ubah. Apakah yang kita boleh ubah kat sini? Masa yang diambil untuk gula melarut. Suhu air ya. Suhu air yang kita boleh ubah. Sama ada kita nak suhu sejuk ataupun nak suhu panas. Itu jawapan dia ya. Suhu air. Okey, soalan yang E akhir sekali ni. Sekarang kita dah sampai 45. Okey, soalan yang terakhir untuk hari ini. Apa tu soalan dia? Nyatakan satu aplikasi konsep kadar tindak balas dalam sektor industri. Proses apa? Nyatakan satu aplikasi konsep kadar tindak balas dalam sektor industri. Mengenakan suhu untuk mempercepatkan tindak balas. Proses itu dinamakan apa? Ya? Proses Haber. H-A-B-E-R. H-A-B-E-R. Haber. Haber ke? Ataupun disebut sebagai proses sentuh. Okay, nyatakan satu aplikasi konsep kadar tindak balas dengan sektor industri. Dia sebut sini proses Haber ataupun proses sentuh. Okay. Proses sentuh. Dua-dua ni nama proses Haber ataupun proses sentuh. So, setakat ini sahajalah kita bincangkan untuk
topik SPM Sains ini pada malam ini. Kita akan sambung lagi pada minggu hadapan untuk nombor 3. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang masih lagi berada dalam kelas online kita ini. Saya ucapkan sabar kerana awak sangat bagus untuk mengikuti kelas ini ya. So jangan lupa untuk daftar kedatangan kamu dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah. Terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih, Cikgu. Selamat malam semua ya. Okay, bye-bye.